Ya Allah, hancurkanlah ya Allah, hancurkanlah Yahudi. Hancurkanlah Israel ya Allah. Hancurkanlah para musyrikin yang bermusuh dengan Islam ya Allah. Hancurkanlah ya Allah para munafikin ya Allah. Hancurkanlah ya Allah seluruh para musuh Islam ya Allah. Hantarkanlah anjing-anjing-Mu ke atas mereka. Wahai Tuhan yang gagah perkasa, wahai Tuhan yang bersifat murka, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Umat Islam di Palestin bila bulan Ramadan akan pergi ke Masjidil Aqsa, akan pergi ke Masjidil Aqsa untuk melakukan ibadah tarawih, i'tikaf dan sebagainya. Dan Yahudi, Bani Israel, Yahudi kita panggilkan bangsa Yahudi, mereka sangat takut dengan doa umat Islam. Mereka memang sangat takut bila bulan Ramadan umat Islam berkumpul, umat Islam bermunajat, umat Islam beriktikaf, membuat segala ibadah tu. Jadi memang hampir setiap tahun umat Islam akan dicederakan, diugut, diancam, dan dah berlaku pun pembunuhan. Dah berlaku dah dalam beberapa hari ini, beberapa orang umat Islam Palestin dibunuh. Kita boleh tengok ada gambar-gambar jemaah yang dicederakan, wanita sampai berdarah, pecah muka dan sebagainya. Itu bukan gambar lama, itu adalah antara yang terkini yang berlaku sehari dua ni. Apa yang berlaku ni antaranya adalah, ini daripada wakil kita umat Islam Nadia An-Nuri yang berada di sana. Ini antara sekarang kita sedang kita sedang follow beliau lah untuk dapat maklumat yang tepat. Penduduk Palestin dari tebing barat dan kawasan sekeliling sedang bergerak menuju ke kota Al-Quds. Ini adalah dalam tempoh beberapa jam yang lepas atau beberapa hari yang lepas, bagi menyatakan sokongan mempertahankan tanah suci umat Islam. Sementara itu di video kedua kelihatan penduduk Al-Quds dan pemilik restoran mengeluarkan segala bahan makanan yang ada sebagai iftar bagi menerima keadaan tetamu yang akan sampai. Zionis merancang untuk mengosongkan Masjid Al-Aqsa untuk beri laluan kepada ekstremis Yahudi memasukinya sempena perayaan Hari Jerusalem pada hari Isnin 28 Ramadan. Ada hari perayaan bagi orang Yahudi namanya hari dalam kalender Hebrew, hari perayaan Jerusalem pada hari Isnin 28 Ramadan. Jadi besok. Jadi mereka ni nak kosongkan Masjid Al-Aqsa untuk sambutan dia. Jadi mereka akan berusaha supaya umat Islam keluar. Kalau kita tengok ada gambar-gambar umat Islam yang sedang iktikaf, yang sedang berada tidur di Masjidil Aqsa. Begitulah suasananya. Jadi kita tahu bagaimana kekentalan hati umat Islam di Palestin ni untuk mempertahankan Masjidil Aqsa dengan batang tubuh mereka. Masya Allah. Kalau kita, wallahualam, awal-awal lagi tak pergilah kot. Dah tahu ada dijaga oleh musuh dengan senapan, agak-agak pergi poi tak? Yo, memang tak poi lah. Ini memang senapang sekeliling apa semua dan depan mata mereka ada yang dah kena tembak. Diorang dah dibaling dengan pemedih api, pemedih mata. Tu pun diorang tak berganjak, duduk juga. Masya Allah, kita mercum pun dah habis dah kan. Subhanallah, Allahu Akbar. Suasana sekarang begitulah. Dan kalau kita fikir, kenapa orang Palestin ni dogek? Ada orang sebut begitu. Kenapalah dogek tak jaga nyawa? Kenapa tak pasal-pasal nak poi? Dah tahu dah tiap tahun berlaku. Tuan-puan dimati Allah sekalian, hanya tahun lepas je dikatakan tak ada serangan. Sebab masa tu baru Covid. Dia pun memang takut sangatlah Covid. Tahun ni kan semua mungkin dah ada apa vaksin apa semua, mereka dah mula melakukan kembali kekerasan. Biasanya setiap tahun bukan hujung Ramadan saja, awal-awal lagi dah start dah. Mereka tak nak, mereka sangat takut dengan doa-doa umat Islam dimakbulkan. Dan umat Islam di Palestin doa yang paling utama supaya Yahudi dihancurkan. Jadi subhanallah, dalam keadaan kita sekarang ni duduk persiapan raya, mereka memang tak fikirlah istilah raya tu. Yang mereka duk fikir fokus adalah untuk dapat syahid. Masya Allah. Mereka berbuka puasa di dunia, mereka sahur di dunia, mereka ramai berbuka puasa di syurga. Mereka sedang mengejar untuk mendapat kematian yang paling terindah, iaitu mati syahid yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sekarang berjuang apa di Malaysia ni? Berjuang apa sekarang? Yang penuhnya di mana sekarang?
Masjid dah mula kosong, walaupun di Negeri Sembilan boleh lagi. Duk berjuang untuk baju raya, untuk kasut raya, untuk kuih raya, untuk rumah. Bukan kata tak boleh, boleh. Cuma berpada-padalah, tengok keadaan sekarang, kita kena masukkan doa untuk umat Islam di Palestin. Kata-kata orang Palestin kepada kita orang Malaysia. Kan masa tu ada wakil Malaysia, saya tengok artis mana, dia balik cerita. Bila orang Malaysia ni, saya tengok Heliza ke atau siapa. Dia kata masa tu dia sebut, sedih, saya sangat bersimpati dengan kamu wahai orang Palestin. Contohnya dia sebut kepada wanita Palestin. Kan dia sebut begitu, saya sangat bersimpati. Kan takziah sebab suami kena bunuh, anak pun mati semua. Lepas tu dia kata sebenarnya kamu orang Malaysia lagi berat ujian daripada kami. Takziah kepada kamu orang Malaysia. Sebab kamu orang Malaysia diuji dengan kemewahan, dengan kekenyangan. Orang Malaysia diuji dengan hiburan. Kalian jauh daripada Al-Quran. Tapi kami di sini diuji dengan diuji dengan ujian untuk menempuh jalan ke syurga Allah secara direct. Kalau kamu kata kami diuji, kamu lagi berat ujian wahai rakyat Malaysia. Sebab kalau tengok anak-anak Palestin, lagi yang ada di tebing Gaza apa semua tu, mereka tu Quran memang cair pada mulut. Mereka bertahan dengan Al-Quran, kecil-kecil semua hafal Al-Quran. Orang Palestin, saya pernah ada pergi satu tempat, bila suami saya ke siapa masa tu, saya tak ingat cerita macam mana, suruh jadi imam. Lepas tu saya tak ingat cerita tu, berkaitan dengan suami pun orang lain, macam tu lah. Lepas tu ada tu orang Palestin. Lepas tu kita kata, tak hafal banyak. Kamu tak hafal Quran? Saya ingat masa tu depan saya orang Palestin, kamu tak hafal Quran? Tak, bukan semua orang hafal Quran, hanya hafiz-hafizah je orang masuk sekolah tahfiz. Kamu orang Islam? Kamu Islam? Ya, Islam. Kamu tak hafal 30 juzuk? Pelik, dia tanya pelik. Kamu tak wajibkan setiap umat Islam hafaz Quran? Tak wajib. Hafiz-hafizah je hafal Quran. Dia kata, Allah, ya Allah. Dia rasa macam terkejut. Ya, kami anak-anak sekecil, kami menyibukkan diri hafaz Al-Quran. Lepas tu kata, kamu buat apa? Macam tu lah kan. Allahu Akbar. Tu kata sebenarnya siapa yang paling berat diuji? Kita diuji dengan makan yang banyak, rehat yang banyak, angan-angan yang panjang, tak habis-habis kumpul dunia, tak habis-habis kerja itu kerja ni. Mereka duk kejar syurga mengharapkan syahid. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan benteng akhir Masjid Al-Aqsa adalah batang tubuh ya. Bukannya dengan senjata batang tubuh. Mereka jadikan batang tubuh mereka untuk mempertahankan Masjid Al-Aqsa. Kalau orang kata kenapa Gaza tak berpindah ke kawasan Palestin? Kawasan Palestin ada yang aman. Ada yang boleh kehidupan macam biasa pergi Palestin, ada lagi kawasan yang luas, boleh bekerja macam biasa. Tapi di Gaza ini, sebelum Gaza ada lagi kawasan-kawasan yang lain sebelum tu. Tapi bila dihalau, diancam, dibunuh, ditembak, mereka umat Islam beralih sikit. Lama beralih. Yang belum beralih adalah tebing Gaza. Yang Gaza ni diorang tak akan pindah walaupun diorang memang diancam, dibunuh, diseksa. Dan wanita-wanita Gaza sebut apa? Aku tidak akan berhenti melahirkan anak-anak Palestin. Walaupun mereka menangisi kematian anak-anak mereka, kerana rahimku adalah senjataku. Maksudnya dia akan tetap mengandung, melahirkan, sebab batang tubuh ni yang bila mereka dibunuh, diserang, barulah dunia akan kecam. Dunia akan cakap gini-gini. Tapi kalau mereka nak selamatkan keluarga, lalu mereka berpindah, lama-lama kawasan Israel, Yahudi makin luas. Kalau kita tengok peta, kita kena sedar, asal kecil je. Lepas tu dia serang-serang, beralih, tinggalkan kampung. Lepas tu dia luaskan lagi. Lepas tu beralih lagi. Sampai betul-betul yang benteng kuat ni adalah penduduk Gaza ni. Sebab itu batang tubuh mereka lah yang menjadi pertahanan. Wanita-wanita pula rahim mereka. Walaupun mereka tak serik, melahirkan anak mati, gini-gini, mereka tak serik. Sebab mereka kata itulah senjata mereka. Subhanallah. Jadi sebagai kesimpulan, muslimin muslimat dimati Allah sekalian, umat Islam sekarang memang sedang penuh tu dalam Masjid Al-Aqsa, sedang iktikaf. Mereka dibaling itu, diancam ini, mereka tetap bertahan. Sebab mereka tak nak bulan mulia Ramadan dicemari dengan perayaan Yahudi di dalam Masjid Al-Aqsa. Allahu Akbar, subhanallah. Jadi mereka itu wakil kita ya. Wakil umat Islam untuk mempertahankan 3 masjid paling utama bagi umat Islam. Masjidil Haram,
Masjidil Nabawi, Masjid Nabawi, kemudian Masjidil Aqsa. 3 masjid utama umat Islam wajib pertahankan. Kita tak pertahankan pergi dengan batang tubuh. Jadi kalau kita tak pertahankan dengan doa, apa bukti kita bila Allah tanya, apa yang kamu buat ketika Al-Quds diserang? Apa yang kamu buat ketika saudara kamu? Aku berdoa ya Allah, sekurang-kurangnya. Tapi doa jangan diremehkan. Doa memang sejantan umat Islam. Yang lebihnya kita buat apa? Kita boleh Nadia An-Nuri ada dan ada berapa lagi NGO. Mereka kongsi apa? Akaun untuk kita menyumbang kepada perjuangan umat Islam di Palestin. Jadi kita buat dua lah. Sebagai saudara umat Islam buat dua, doa dan juga bagi sumbangan untuk mereka yang memperjuangkan pembebasan Al-Aqsa. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi kita sudahi dengan doa kunut nazilah yang kita akan baca sama-sama. Ini doa yang disarankan oleh para alim ulama ketika situasi yang begini. Subhanallah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum wansurna alaihim ihzimhum wansurna alaihim ihzimhum mansurna alaihim. Ya Allah, sesungguhnya kami letakkan Engkau di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka. Ya Allah, leburkanlah kumpulan mereka, kacau bilaukan kesatuan mereka, cerai beraikan pakatan mereka, goncangkanlah pendirian mereka, hantarkanlah anjing-anjingmu ke atas mereka. Wahai Tuhan yang gagah perkasa, wahai Tuhan yang bersifat murka. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Tuhan yang menurunkan Al-Quran, wahai Tuhan yang mengarahkan awan, wahai Tuhan yang menewaskan bala tentera Ahzab, kalahkan mereka, menangkan kami ke atas mereka. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazimil ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzu bika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit alaihim kalban min kilabik ya qahar ya jabbar ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzil al-kitab wa ya mujri as-sahab wa ya hazim al-ahzab ihzimhum mansurna alaihim. Ya Allah, sesungguhnya kami meletakkan Engkau ya Allah di batang leher musuh-musuh kami dan kami berlindung denganmu daripada kejahatan mereka ya Allah. Leburkanlah kumpulan mereka, kacau bilaukanlah kesatuan mereka, cerai beraikanlah pakatan mereka, goncangkanlah pendirian mereka. Ya Allah, hancurkanlah ya Allah, hancurkanlah Yahudi, hancurkanlah Israel ya Allah, hancurkanlah para musyrikin yang bermusuh dengan Islam ya Allah, hancurkanlah ya Allah para munafikin ya Allah, hancurkanlah ya Allah seluruh para musuh Islam ya Allah. Hantarkanlah anjing-anjingmu ke atas mereka. Wahai Tuhan yang gagah perkasa, wahai Tuhan yang bersifat murka, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Wahai Tuhan yang menurunkan Al-Quran, wahai Tuhan yang mengarahkan awan, wahai Tuhan yang menewaskan bala tentera Ahzab, kalahkanlah mereka ya Allah, menangkanlah kami ke atas mereka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب المحشر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين آمين يا رب العالمين.